Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Surah Az-Zumar pada ayat yang ke-61. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pengurusan Masjid Al-Husna Bandar Sanwe. Jangan lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam slot kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, keridhaannya serta keberkatannya kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang Allah SWT sebut, yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Kita hidup di dunia ni, kemuncak kita di hujung hayat kita, siapa kita sebenarnya. Ada manusia di dalam kehidupannya hidup dalam keadaan beriman, tetapi di akhir hayatnya dalam keadaan kafir kepada Allah SWT. Ada manusia lain ketika mana dia hidup di dunia ni dalam keadaan dia penuh dengan kekufuran, tetapi dekat-dekat dia nak meninggal dunia, dia sempat bertaubat kepada Allah, lalu dia dimuliakan Allah SWT hingga ke syurganya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tersebut, Allah SWT menganugerahkan kejayaan kepada manusia yang bertakwa. Takwanya itu daripada awal hidup sampailah ke akhir hayatnya masih bertakwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani dia lagi di atas kesusahan, di atas penat lelahnya berbakti kepada Allah sewaktu hidup di dunia dulu. Bahkan Allah SWT tidak akan memberikan kesedihan kepada dia lagi, bahkan diberikan kegembiraan di atas darjah yang tinggi yang didapati ketika mana di akhir hayat ataupun di mahsyar nanti. Begitulah keadaan orang yang bertakwa ni. Dia hidup di mana-mana pun dia tetap beruntung di atas ketakwaan dia tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di masjid mana sekalipun, setiap minggu hari Jumaat tak lekang daripada mewasiatkan supaya menjadi manusia yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Disuruh kepada kita bertakwa sebab banyak sebabnya. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat Nabi SAW. Sahabat pergi tanya Nabi. Sahabat tanya, lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu rakam kata-kata sahabat ni. Abu Hurairah kata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksarin nasal jannah.
Ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi kepada Rasulullah tentang berapa ramai manusia yang masuk syurga ni, identitinya apa dia, ataupun dia jenis yang macam mana di dunia dulu. Lalu baginda Nabi SAW menjawab, yang paling ramai di dalam syurga Allah itu ialah manusia yang bertakwa. Bahkan yang paling ramai di dalam syurga Allah itu manusia yang cantik akhlaknya. Dua orang ni paling ramai di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dua manusia ni paling majoriti di dalam syurga Allah, bahkan paling banyak dan paling ramai di dalam syurga Allah, iaitu manusia yang bertakwa dan manusia yang mempunyai akhlak yang baik. Begitu sekali. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat ini kasih sekalian, maka beruntunglah orang yang bertakwa ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Al-Kabair, kitab yang membicarakan berkenaan dengan perihal hal ehwal tentang dosa besar. Kita masih lagi berbicara berkenaan dengan dosa meninggalkan solat. Dosa meninggalkan solat, iaitu di antara dosa-dosa besar adalah dosa meninggalkan solat. Pada malam ni kita masuk di dalam tajuk kecilnya, iaitu fasal mengajarkan solat kepada anak-anak. Bagaimana keadaan syariat agama kita, dia suruh dan dia perintah kepada kita, suruh didik anak-anak sembahyang ni waktu umur bila, pukul waktu bila, pukul tu macam mana, insya-Allah malam ni kita akan tahu. Kata Nabi SAW, Nabi sebut, muru sabiyya bis salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam satu hadis Nabi kata, perintahkanlah anak-anak kalian untuk solat ketika mereka berumur 7 tahun. Umur 7 tahun tu perintah, suruh sembahyang. Umur 7 tahun tu suruh sembahyang dan suruh dia sembahyang betul-betul. Kita umur 7 tahun suruh puasa, lain macam. Maknanya syariat kita lebih mengutamakan sembahyang daripada puasa. So kita suruhlah anak kita sembahyang. Bahawasanya sembahyang itu dituntut oleh agama kita untuk mengutamakan sembahyang dulu. Suruh sembahyang umur 7 tahun sembahyang. Kalau dia dah mampu sembahyang, alhamdulillah, seronok tuan-tuan, seronok. Kalau kita tengok anak-anak kita yang kecil-kecil ni umur 8 tahun, kita kejut dia sembahyang subuh. Tuan-tuan, dia main psikologi tuan-tuan. Kita kejut anak pergi sekolah ataupun kejut anak sembahyang. Ada orang kejut anak pukul 6:05 pagi ataupun 6 suku pagi. Kakak bangun kakak tu umur berapa? 8 tahun. Kakak bangun kakak sembahyang. Kalau kita kejutkan dia kerana sembahyang, insya-Allah dia bangun kerana Allah sebab nak sembahyang. Tapi kalau kejut dia kerana sekolah, bimbang, takut dia tidak ada langsung di dalam sewaktu dia bangun tu kerana sembahyang, tak ada. Jadi suruh anak sembahyang tu sangat-sangatlah dituntut. Cuba tuan-tuan tengok. Bahkan Nabi SAW kata, perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk solat jika mereka telah mencapai umur 7 tahun, dan jika telah berumur 10 tahun pukullah dia jika meninggalkannya. 7 tahun nak sampai 10 tahun tu 3 tahun. Maknanya 3 tahun tu suruh ya. 3 tahun tu tempoh kita suruh anak sembahyang. Kak sembahyang kak, abang sembahyang bang, ni nak masuk dah ni, kenapa tak sembahyang lagi? Baik abang, dia sembahyang. Hari ni sembahyang, besok tak sembahyang. Itu biasa budak-budak. Itu biasa. Yang luar biasa orang tua-tua, tuan-tuan. Orang tua-tua bukan orang tua-tua tua sangat, tak. Yang dah baligh ni tuan-tuan. Yang dah baligh ni, yang dah baligh, kalau suruh sembahyang tak sembahyang, bukan setakat pukul lah tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah apa-apa kat dia. Jadi maknanya Nabi kata umur 7 tahun tu suruh sembahyang. Bila sampai umur 10 tahun, sekiranya tak sembahyang, pukullah dia.
Pukul pun syariat kita ajak juga pukul. Pukul tak boleh pukul di muka, haram tuan-tuan. Yang pukul muka. Pukul di tempat yang munasabah, kan? Jangan pukul di tempat yang dilarang oleh agama kita. Bahkan hadis Nabi yang lain kata, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis ni dia tambah sikit tuan. Dia kata apa? Perintahkanlah anak-anak kalian untuk solat ketika mereka berumur 7 tahun. Maka pukullah mereka jika meninggalkannya ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Maknanya pisahkan tu waktu umur berapa? 10 tahun. Pisahkan daripada tidur dengan ibu dan ayah. Pisahkan kakak yang tidur dengan adik dia lelaki. Pisahkan supaya mereka tahu, oh, syariat kita menghalang benda-benda macam tu. Jadi maknanya fahamlah mereka sebab didikan tu. Imam Abu Sulaiman berkata, hadis ini menunjukkan betapa beratnya hukuman bagi orang yang meninggalkan solat jika telah mencapai akhir balighnya. Sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i berhujah dengan hadis ini dalam kaitannya dengan kewajipan membunuhnya jika ia meninggalkan dengan sengaja setelah baligh. Ni tuan-tuan, kalau dah baligh, tadi waktu Nabi kata apa? Waktu 7 tahun suruh, 10 tahun pukul. Bila dah baligh, mazhab Imam Syafi'i kata apa? Bunuh orang. Tuan-tuan, macam berani bunuh. Jadi payah tuan-tuan. Fahamlah kita bahawasanya tuntutan solat itu sangat diperlukan kepada kita. Galakkan dan kewajipan solat itu dimestikan kepada kita untuk melaksanakan solat. Orang tanya kita, Ustaz, sebab apa kena solat? Tuan-tuan jawab, sebab apa kena solat? Sebab solat adalah kunci ataupun sebagai tiang agama kita. Tiang agama, tuan-tuan. Nabi kata apa? Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sesiapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Sesiapa yang menegah dirinya daripada solat, maka dia meruntuhkan agama. Itu hadis Nabi. Quran kata pula, Quran kata inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya sembahyang itu pasti membahagiakan kamu. Maknanya orang yang sembahyang, yang kahwin, yang tak kahwin, yang bujang terang-tantang, maknanya sembahyang itu pasti membahagiakan dia. Siapa yang tak sembahyang, Allah rentak kebahagiaan dalam rumah tangganya sehingga berlaku perceraian. Tuan-tuan pergi tanya di mahkamah-mahkamah, ramai yang duk berlaku perceraian ni tuan-tuan, sehari sampai 2000 kes. Sehari sampai 1500 kes di dalam negara kita ni tuan-tuan, orang duk bercerai setiap hari ni. Tuan-tuan pergi tanya, tuan-tuan pergi dengar apa ulasan daripada hakim yang membicarakan kes demi kes penceraian ni. Majoritinya 95% kesnya berpunca daripada salah seorang ataupun dua-dua orang tak sembahyang, tuan-tuan. Sebab tu sembahyang tu ditekankan kepada kita. Sembahyang itulah segala-galanya. Cuba tuan-tuan tengok sahabat Nabi. Kita buat contoh, sahabat Nabi, cerita sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni tuan-tuan ada ramai. Antaranya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan yang lain-lain. Ramai. Berjalan Umar Al-Khattab ketika mana dia bersama-sama dengan sahabatnya baru balik daripada Yaman. Ada sahabat seorang mengadu kat Umar Al-Khattab, wahai Umar, aku letih ni, kita berhenti sekejap, landing kot, kita nak rehat sekejap. Lalu rehatlah kawan tadi. Cuma Umar dia tak rehat macam kawan tu. Umar rehat di dalam solatnya. Masya Allah, tuan-tuan. Maknanya solat itu adalah kerehatan bagi kita. Sembahyang banyak ni tuan-tuan boleh merehatkan minda, boleh mententeramkan hati, bahkan boleh membahagiakan kita. Sebab itu apa-apa pun cari Allah di dalam kehidupan.
Jangan cari makhluk lain, jangan cari apa-apa makhluk yang boleh bantu kita, maka carilah Allah boleh membantu kita segala benda yang kita hajati. Sebab itu tuan-tuan, solat itu penting. Baca, jadi maknanya solat. Orang tanya kita, solat ni macam mana Ustaz? Solat ini dituntut kepada kita sembahyang di awal waktu, tuan-tuan. Sembahyang di awal waktu. Sembahyang di awal waktu tu waktu bila? Waktu masuk tu waktu awal waktu lah tu. Sembahyang ketika mana masjid didirikan solat, tu awal waktu. Masjid mendirikan solat, tu imam jadi imam, waktu tu jemaah ramai. Waktu tu imam sedang sembahyang tu lah di awal waktu. Sembahyang awal waktu. Jadi kita jangan lewat-lewatkan waktu, tuan-tuan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bahkan dikatakan pula sebahagian daripada mereka, Imam Mazhab Syafi'i berhujah dengan hadis ini dalam kaitannya dengan kewajipan membunuhnya jika ia meninggalkan solat dengan sengaja setelah baligh. Mereka berkata, jika ia boleh dipukul padahal belum baligh, maka ini menunjukkan bahawa setelah baligh, diriwayatkan bahawa setelah baligh nanti ia harus dikenai hukuman yang lebih berat darinya, padahal tidak ada hukuman yang lebih berat setelah pukulan selain dibunuhnya saja. Hukum meninggalkan solat, cuba tuan-tuan tengok hukum dia apa. Hukum meninggalkan solat, para ulama berbeza pendapat berkenaan dengan hukum orang yang meninggalkan solat. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat hukum orang yang meninggalkan solat adalah dipancung dengan sebilah pedang. Pancung, tuan-tuan. Itu bimbang. Jadi semayanglah kita. Semayang. Bahkan selanjutnya mereka berbeza pendapat tentang kekafirannya jika ia meninggalkan solat tanpa ada uzur sehingga lewat waktunya. Ibrahim An-Nakhai, Ayub, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah menyatakan bahawa ia kafir, tuan-tuan. Siapa yang tak semayang kafir tu. Itu bimbang. Sebab itu orang nak kahwin ni, tuan-tuan, Tok Kadi selalu ingat. Tok Kadi ingat apa? Berlaku di Johor, tuan-tuan. Berlaku di Johor. Tok Kadi Jawa. Tok Kadi Jawa, pengantin pun Jawa. Tuan-tuan. Tok Kadi tanya pengantin, semayang? Jawab pengantin, semayang. Lalu Tok Kadi pun tanya, kalau semayang selepas syubuh apa? Orang Jawa kan? Lalu pengantin pun jawab, selepas syubuh. Selepas syubuh tak boleh jawab. Tok Kadi cover lain. Tok Kadi kata selepas syubuh Johor. Selepas syubuh Johor. Betul tu. Lalu Tok Kadi tanya lagi, selepas Johor apa? Jawab pengantin tu, lepas Johor Singapura, dia kata. Itu memang confirm tak semayang. Jadi maknanya jangan jadi macam tu, malu kau. Sebab itu semayang itu penting dalam kehidupan kita. Nak kahwin tapi balok nak semayang. Nak kahwin tapi semayang gagal. So tuan-tuan, carilah menantu yang rajin semayang. InsyaAllah dia boleh jaga anak kita dengan baik. Kalau menantu kita hantu tak semayang, bimbang, takut anak kita dihantui oleh dia, tuan. Sekian dia maklumkan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, mereka berhujah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ikatan pembeza antara kita dengan mereka adalah solat. Nabi kata apa? Perbezaan di antara orang kafir dengan orang muslim adalah solat. Barang siapa meninggalkannya maka telah kafirlah ia. Juga sabda beliau, batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan solat. Beza orang Islam dengan non-muslim solat. Kalau orang Islam pun tak semayang, orang kafir pun tak semayang, sama. Kalau orang Islam semayang, orang kafir tak semayang, kan beza tu. Maknanya perbezaan itu pada solatnya. Solat berapa rakaat, Ustaz? Sama lah. Ada seorang sahabat Nabi, cuba tuan-tuan tengok. Seorang sahabat Nabi, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong cerita jap amalan basiton. Cerita sat kepada aku amalan yang paling ringkas, yang boleh aku masuk syurga tanpa menyusahkan aku.
Aku tak mau sembahyang sunat, aku tak mau puasa sunat, aku bukan jenis tu. Kau tolong cerita sat kat aku. Ni tuan-tuan, Nabi jumpa Nabi. Lalu Nabi tengok dia, Nabi tahu kata dia ni memang geng mazhab Malasi, tuan-tuan. Mazhab pemalas lah. Lalu Nabi sebut, Nabi kata apa? Ihfadul faraid. Kamu jagalah benda-benda kefarduan yang Allah berikan kepada kamu. Kamu semayang 5 waktu je, tak payah semayang sunat. Kamu puasa bulan Ramadan je, tak payah puasa sunat. Kamu keluar zakat je, tak payah berkeluar infak-infak, tak payah. Maknanya Nabi suruh jaga betul-betul benda-benda yang difardukan Allah kepada kita. Dalam masa yang sama tak payah buat benda sunat, sebab nak sangat amalan basitah. Lalu Nabi kata jangan berbuat maksiat. Itu susah tu. Nabi kata boleh hang nak satu amalan yang mudah hang masuk syurga, yang mudah, yang simple, yang senang hang buat, walaupun hang tak nak buat benda-benda yang sunnah ni, boleh, tak ada masalah. Hang jaga benda-benda yang difardukan Allah, dalam masa yang sama tinggalkan maksiat. Dia kata cantik dia ni. Dia pun balik beramal. Beramal dia, buat benda fardu ya. Orang sembahyang sunat dia tak ada. Dia duduk dalam masjid tu. Dia lepas Tok Bila azan pun dia diam je. Tunggu Tok Bila qamat baru dia bangun dah. Memang jenis apa? Jenis buat benda-benda fardu je. Bila puas qamat, sedap nak mampus tak? Dia relax je. Tak jawab pun. Memang jaga benda fardu je tu tak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dikasihi sekalian, maka disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian jaga benda yang fardu kalau nak mudah. Tapi kita jangan ambil yang tu. Kita orang yang beriman ni, umat Nabi Muhammad ni, janganlah ambil benda-benda yang simple-simple. Ambillah benda canggih-canggih. Infak setiap hari, infak sembahyang sunat sehari 12 rakaat, himpun semua daripada tahajud sampailah witir, total semua 12 rakaat, baca Quran sehari 100 ayat. Kemaslah macam tu amalan sunnah yang kita dirikan di dalam kehidupan kita. Sebab apa kita buat amal-amal soleh ni macam tu tuan-tuan? Ramai orang masuk ke dalam syurga, ada 3 jenis orang masuk dalam syurga Allah. Cuba tuan-tuan tengok. Yang pertama sekali yang masuk ke dalam syurga Allah SWT itu orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Orang yang bertakwa, dia masuk syurga tak perlu pun syafaat Nabi, dia masuk terus. Sebab apa? Sebab cukup amal solehnya menjamin dia masuk ke dalam syurga Allah tanpa memerlukan syafaat baginda Nabi SAW. Seronok dia, sebab dia sendiri usaha, dia sendiri dapat. Itu orang yang bertakwa, masuk dia dalam syurga Allah, masuk terus. Ada orang yang kedua, setelah ditimbang amalnya ternyata berat kepada kejahatan. Amal soleh pun banyak, cuma tak cukup berat. Timbang-timbang tengok, ada amalan keburukan tu lebih sikit daripada amal solehnya. Masuk neraka dia. Bila dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dia berada dalam neraka Allah, lalu Allah SWT keluarkan dia. Ni tuan-tuan tengok. Bila dia masuk dalam neraka, Allah nak keluarkan dia. Macam mana Allah keluarkan dia? Allah SWT keluarkan dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, dia kata manusia tu keluar dan dia dimandikan di satu sungai yang bernama Nahrul Hayah. Setelah dia mandi di sungai Nahrul Hayah, lalu diukirkan di dainya, di kepalanya, tulis apa? Utaqaillah. Di kepalanya itu ditulis apa? Utaqaillah, iaitu manusia yang dibebaskan Allah daripada neraka. Masuk juga syurga, tapi di dai itu tulis Utaqaillah, iaitu manusia yang dibebaskan daripada neraka Allah. Masuk dia dalam syurga Allah SWT. Dia kata dekat Allah, wahai Allah, tolonglah hilangkan tanda ni kat dai aku ni. Malu aku nanti semua ahli syurga tengok aku, mereka tahu aku main daripada neraka Allah SWT. Malu aku, tolonglah buang. Allah buang tak? Buang. Bila buang, sonok dia, bebas
ke sana ke sini dan ke mana-mana tuan-tuan di dalam syurga Allah. Sebab apa Allah tunai hajat dia? Sebab semua manusia yang duduk dalam syurga Allah semuanya ditunaikan hajatnya tanpa ada batasan. Manusia yang ketiga iaitu manusia yang hidupnya di dunia tak pernah semayang, di dalam dunia tak pernah semayang, tak pernah baca Quran, tak pernah tahajud, tak pernah zikir, tak pernah selawat, tak pernah duduk dalam majlis ilmu, tak pernah solat berjamaah. Dia memang macam tu je hidup dia. Mati dia tak sempat taubat, lalu dia dihumban ke neraka jahanam. Kata Imam Al-Qurtubi, dihumbankan ke dalam neraka jahanam, lalu baginda Nabi SAW mendapat perintah daripada Allah. Allah kata, wahai Rasulullah, kau pergi cari umat-umat kau yang tak pernah syirik kepada aku, tetapi mereka dulu tak pernah semayang, tak pernah zikir, tak pernah buat apa pun, cuma mereka tak pernah syirik je kepada aku. Keluarkan mereka tu. Tengok-tengok manusia tu berada di alam neraka jahanam, paling bawah sekali tuan-tuan, di dasar neraka, duduk bawah sekali. Bila berada di dalam neraka tersebut, Nabi SAW keluarkan dia dengan syafaat baginda Nabi SAW. Keluar dia. Bila keluar ni tuan-tuan, apa jadi kepada dia? Bila dia keluar daripada neraka jahanam, apa jadi kepada dia? Ditulis di dahinya, iaitu tertera di dahinya Al-Jahannamiyun. Maksudnya mai daripada neraka jahanam. Jahanam kita tuan-tuan. Mai daripada neraka jahanam, di dahi tertera ditulis Al-Jahannamiyun. Dia masuk ke dalam syurga, tandi itu ada lagi tuan-tuan. Tandi disebutkan. Tanda tu ada lagi. Bila tanda tu ada lagi, apa berlaku? Lalu dia kata dekat Allah, wahai Allah, buangkanlah tanda yang ada di dahi aku ni, wahai Allah, malu aku. Dia kata, kalaulah engkau tak buang tanda yang ada di dahi aku ni, lebih baik aku duduk dalam neraka lagi bagus. Maknanya dia sangatlah malu di atas tanda yang ada pada dahinya tersebut, tuan-tuan. Sebab itu dia minta kepada Allah, keluarkan daripada syurga, nak masuk neraka sebab malunya. Lalu Allah kata apa? Allah buang tanda yang ada pada dahinya yang tertulis Al-Jahannamiyun, yang datang daripada neraka jahanam. Buang. Bila buang yang tu tuan-tuan, dia pun bebas. Bebas dia tu sama macam orang yang takwa, tapi dia kena hukum dulu, tapi dia kena azab dulu. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian, yang masuk neraka ni tuan-tuan ada pelbagai jenis. Ada yang masuk sehari semalam. Sehari semalam tuan-tuan. Ada yang masuk sebulan sekali. Ada yang masuk sebulan lepas tu keluar terus. Ada yang masuk setahun lepas tu keluar terus. Ada yang masuk 7,000 tahun sepanjang dunia ini diciptakan Allah. Maknanya apa? Maknanya ramai orang yang hidup di dalam neraka jahanam mengikut keupayaan daripada amal-amal yang diamalkan sewaktu hidup di dunia dulu dengan amal-amal yang soleh. Cuba tuan-tuan tengok orang yang soleh macam mana. Orang yang soleh ketika mana berdiri di alam mahsyar bersama-sama dengan Allah SWT, didatangi amal soleh itu membantunya. Amal soleh datang, dia pun terkejut. Amal soleh datang. Amal soleh datang, dia kata apa? Kau siapa? Amal soleh dia kata, akulah yang kau selalu amalkan sewaktu hidup di dunia dulu. Kau rajin semayang 5 waktu sehari semalam, kau rajin semayang tahajud, kau rajin baca Quran, kau rajin infak, kau rajin sedekah, kau rajin duduk dalam majlis ilmu. Akulah yang kau amalkan dulu. So kau datang buat apa? Aku datang untuk menggembirakan kamu. Di saat engkau sedih, aku gembirakan kamu. Di saat kau takut, aku gembirakan kamu. Di saat kau hibah, aku redakan hati kamu supaya senantiasa gembira di atas amal soleh yang pernah kamu kerjakan dulu. Sebab itu tuan-tuan, untung orang yang beramal soleh. Amal soleh ni macam-macam ya, bukan semayang jemaah aja tuan-tuan. Banyak lagi amal soleh. Amal soleh ni walaupun sekecil-kecil benda yang kita buat, dia juga amal soleh. Keluar masjid, susun kasut jemaah, amal soleh. Jumpa sesama jemaah, senyum, salam, senyum, amal soleh. Jaga hati orang, amal soleh.
Salam dengan cara yang baik, amal soleh. Muliakan orang, amal soleh. Semua banyak tentang amal soleh. Jadi perbanyakkan amal soleh. Bahkan dikatakan pula pasal sikit kita tuan Nabi dah. Dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya orang yang selalu menjaga solat wajib nescaya akan dikurnia Allah SWT dengan 5 karamah. Tuan-tuan tengok. Ditepis darinya kesempitan hidup, dijauhkan ia daripada azab kubur, diterimakan kepadanya catatan amalnya dengan tangan kanan, ia akan melewati sirat seperti kilat yang menyambar, dan akan masuk syurga tanpa hisab. Ini orang yang rajin sembahyang. Itu rajin sembahyang. Sebaliknya orang yang mensia-siakan solat nescaya akan dihukum oleh Allah dengan 14 hukuman, 5 di dunia, 3 ketika mati, 3 di alam kubur, dan 3 lagi ketika keluar dari kubur. Kelima hukuman di dunia itu adalah barakah dicabut dari hidupnya, tanda sebagai orang yang soleh dihapus dari wajahnya, semua amalan yang dikerjakannya tidak akan diberi pahala oleh Allah, doanya tidak akan diangkat ke langit, dan dia tidak mendapat bahagian dari doanya orang-orang yang soleh. Hukuman yang menimpanya ketika mati adalah dia akan mati dalam keadaan hina, dalam keadaan kelaparan, dan dalam keadaan kehausan. Meskipun ia diberi minum air seluruh lautan dunia, semua itu tak mampu menghilangkan dahaganya. Hukuman yang menimpanya di kubur adalah kuburnya menyempit sehingga tulang belulangnya dalam keadaan sempit. Dinyalakan di sana api yang membara siang dan malam, dan dia dihidangkan kepada seekor ular yang bernama Asy-Syuja' Al-Aqra. Kedua bola matanya daripada api, kukunya daripada besi, dan panjangnya tiap kuku itu sejauh perjalanan 1 hari. Ular itu terus menerus melukai si mayat itu sambil berkata, "Akulah Asy-Syuja' Al-Aqra." Suaranya bagaikan gemuruh halilintar. Aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memukulmu dan kelakuanmu yang menunda-nunda solat subuh sampai terbit matahari. Juga atas solat zuhur yang kau tunda-tunda sampai masuk waktu asar. Juga atas asar yang kau tunda-tunda sampai masuk waktu maghrib. Juga atas maghrib yang kau tunda-tunda sampai isyak. Dan atas isyak yang kau tunda-tunda sampai subuh. Setiap kali ular itu memukulnya, ia terjebak ke bumi sedalam 70 hasta. Demikianlah keadaannya sampai datangnya hari kiamat nanti. Adapun hukuman yang menimpanya sekeluarnya daripada kubur pada hari kiamat adalah hisab yang berat, kemurkaan Tuhan, dan masuk ke dalam neraka. Itu tuan-tuan. Jadi maknanya apa? Sembahyang awal waktu dan jagalah solat. Jaga solat elok-elok, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat di atas apa yang kita kongsikan pada malam ni. Tak habis lagi tajuk ni tuan-tuan. Insya-Allah bulan depan panjang umur kita jumpa lagi pada bulan depan insya-Allah. Allah Taala alam. Saya rasa itu saja pada malam ni yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan ada faedah yang baik insya-Allah. Jom kita baca doa. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa menjaga solat 5 waktu sehari semalam, wahai Allah. Juga kepada anak-anak kami dan isteri kami dan keturunan kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunanmu, keredaanmu, kemuliaan daripadamu hingga ke syurgamu, wahai Allah. Wahai Allah, panjangkan umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Wahai Allah, rezekikan kepada kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyarmu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi asbab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami itu satu taman daripada taman-taman syurgamu. Dan jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami itu satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.